Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada semua rakan-rakan Facebook KPDN ACP dan juga salam perkenalan juga kepada rakan-rakan FB Jabatan Pelindungan Data Pribadi Malaysia yang memberi sokongan kepada kami dengan menyaksikan kami bersiaran sekali lagi secara live hari ini dalam segmen Anda WhatsApp dan kami jawab. Dan kepada mereka yang sedang memasak, anda boleh dengarkan kami tapi jangan ditinggalkan lauk di kuali. Nanti kalau hangus susah siapa yang nak jawab, boleh share dulu video live ini dan boleh saksikan kami kemudian nanti. Dan hari ini buat pertama kalinya kita buat cross posting bersama Jabatan Pelindungan Data Pribadi Malaysia untuk mengupas isu berkaitan data pribadi. Mengapa kita perlu peduli? Jadi bersama saya pada hari ini adalah orang yang saya kira sangat tepat untuk berbicara dengan saya dengan topik ini adalah Tuan Maz Malik Muhammad, Ketua Pengarah Jabatan Pelindungan Data Pribadi Malaysia, merangkap juga Pesuruhjaya Pelindungan Data Pribadi. Handsome orangnya dari dulu hingga sekarang. Begitu jugalah rupanya tak makan tua orang kata. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam Dini, waalaikumsalam. Okey, baiklah. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Bila dengar KPDN panggil, kita kena sihatkan diri lah. Betul, hari ini kita menggunakan metod serampang dua mata untuk memberi sebanyak mungkin advokasi kepada pengguna-pengguna di luar sana akan pentingnya perlindungan data pribadi. Dan tanpa melengahkan masa lagi Tuan, kita terus. Kita terus dengan soalan yang pertama. Sebenarnya Jabatan Pelindungan Data Pribadi ini bukanlah satu jabatan yang baru ditubuhkan. Agak lama juga ditubuhkan sebenarnya, tetapi saya kira masih ramai lagi pengguna-pengguna di luar sana kurang tahu sebenarnya. Apakah sebenarnya fungsi ataupun peranan pejabat Pesuruhjaya Pelindungan Data Pribadi ini? Silakan Tuan. Okay, terima kasih Cik Dini dan juga KPDN lah kerana sudi menjemput saya untuk kita berkongsi. Berkongsi maklumat berhubung dengan perlindungan data pribadi ini ya. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, akta yang khusus yang mentadbirkan tentang kawal selia data pribadi di Malaysia ini adalah Akta Perlindungan Data Pribadi 2010. Akta ini telah pun diluluskan pada 2010 dan dikuatkuasakan pada 2013. Jadi dalam melaksanakan akta ini tentulah kena ada satu agensi khusus yang bertindak sebagai regulator untuk melaksanakan semua peruntukan-peruntukan akta di bawah, dipanggil PDPA senanglah macam ini Jadi JPDP ini ditubuhkan 2011. Salah satu daripada tujuan utamanya adalah untuk mengawal sedia lah sebagai badan regulator yang mengawal sedia semua provision di bawah akta ini. Jadi kalau kita lihat akta ini memang banyak ya. Jadi salah satu yang paling pentingnya adalah kita nak memastikan bahawa semua syarikat-syarikat ataupun dalam konteks akta ni dipanggil pengguna data yang mengambil data, yang memproses data pelanggan, yang menyimpan data pelanggan dan seterusnya, kena pastikan mereka ni patuh dan juga tidak menyalahgunakan data peribadi pelanggan mereka bagi maksud yang tidak dibenarkan. Ini secara umum je lah kalau saya dapat jelaskan di sini. Salah satu daripada core business Jabatan Perlindungan Data Pribadi. Memang kita ditubuhkan oleh kerajaan khusus untuk bertindak sebagai regulator bagi mengawal selia provision di bawah PDPA 2010. Ya. Jadi kalau saya nak cerita panjang lebar pasal akta ni memang tak sesuai lah untuk penonton sebab saya kata tadilah penonton nak tahu sekadar apa yang wajar diketahui oleh penonton lah. Betul. Atau biasanya akta ini Tuan kita panggil Akta 709 kalau secara mudahnya lah. Ya. Betul, Akta 709 lah. Sebab untuk kebanyakan daripada industri ni dia suka panggil PDPA. Betul. Kami di sini 709 sampai plate kita pun 709. Betul. Jadi inilah tujuan-tujuan dia lah. Saya pun dah kata tadi lah, kita sikit sebanyak kita akan kongsi dengan para pendengar berhubung dengan isu-isu yang berkaitan lah, terutama dalam keadaan sekarang di mana penggunaan data peribadi bagi maksud urusan perniagaan, penggunaan urusan transaksi komersial ni memang begitu berleluasa lah. Sebab kita faham ya, sebab sekarang ni dah pergerakan terbatas, orang lebih suka menggunakan perniagaan online
Orang suka membeli secara online. Jadi ini menyebabkan berlakunya transaksi komersial antara pengguna data dan juga pelanggan lah. Baiklah Tuan, sebelum kita ke soalan kedua, kita ingin mainkan satu video yang telah dibekalkan sebenarnya oleh rakan kita di Jabatan Pelindungan Data Peribadi untuk memberi dimensi yang lebih meluas sebenarnya kepada pengguna-pengguna di luar sana. Apa itu sebenarnya data peribadi? Producer, please. Hai Akak, hai, nama saya Nancy. Akak pernah dengar pasal SOE? SOE? Pernah. Pernah? Okey, hari ini kita nak bagi hadiah dekat semua orang. Mudah sahaja. Akak ambil borang ni. Isi maklumat diri akak dan jawab soalan survey. Itu saja. Oh, itu je? Isi-isi ni semua dapat hadiah? Okeylah, boleh. Apa pula call? Hello? Ini Zakia ya? Ya, saya. Saya Alex dari syarikat pinjaman wang berlesen KL. Pernah diganggu oleh pihak yang tidak dikenali? Hati-hati, kerana data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak ketiga. Okey, itu dia Tuan. Hati-hati kerana data peribadi anda disalahguna oleh pihak ketiga. Saya masih ingat lagi sebenarnya pesanan Tuan Mazmalik Muhammad. Kalau untuk maklumat umum, beliau adalah merupakan bos saya dulu ketika saya berkhidmat di Jabatan Pelindungan Data Peribadi. Masih segar beliau mengingatkan saya, Dini katanya, awak ini kalau orang offer sabun pun mudah sebab semata-mata nak hadiah. Tapi sebenarnya orang mengumpul data peribadi kita. Baik, soalan yang kedua. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan data peribadi ini dan bagaimana data ini dikumpul dan digunakan? Silakan Tuan. Okey, ini satu soalan yang favorite lah. Jadi kalau kita lihat balik apa maksud data peribadi, kalau kita nak baca dari bawah segi undang-undang ni memang berjela-jela lah tafsiran dia. Tetapi bagi memudahkan kefahaman pendengar-pendengar dan juga penonton, dia apa-apa data yang boleh mengenal pasti seseorang. Kalau saya tanya Cik Dini lah, data apa yang boleh mengenal pasti seseorang? Nama? Email, nombor telefon dan sebagainya lah. Jadi data ni dia tak semestinya satu. Kalau nama saja mungkin kita tak tahu nama tu betul ke orang yang kita cari. Macam orang Melayu kita ni, kalau nama Ismail bin Ibrahim ni berpuluh ribu. Betul. Kan? Kalau nama Siti Khadijah ni 20,000. Tapi kalau Siti Khadijah plus dengan nombor telefon dia, itulah nombor Siti Khadijah yang kita cari. Kita boleh specify nama orang ni dan juga siapa dia. Jadi saya kata tadilah, kalau dalam lagi segi data peribadi ini, dia mungkin boleh mengenal pasti seorang hanya dengan satu nombor ataupun satu data ataupun kombinasi beberapa data. Ya. Jadi saya nampak sini kenapa pentingnya data ni. Saya kata tadilah, kalau kita lihat balik dari segi kepentingan data peribadi ni, kita boleh tengoklah kebanyakan daripada syarikat-syarikat besar ni. Kalau tuan-tuan biasa dengan Facebook, biasa dengan Instagram dan juga biasa dengan lain-lain syarikat-syarikat besar ni. Misal katalah macam Facebook. Kenapa nilai Facebook begitu tinggi? Sampai beratus-ratus bilion nilai dia. Adakah nilai Facebook itu bergantung pada apps dia ataupun bergantung kepada jumlah data yang dia ada? Jadi untuk makluman pendengar lah, sekarang ni kalau ikutkan daripada kefahaman saya, Facebook saja ada lebih kurang 2.4 bilion subscriber. Dengan kata lain ada 2.4 bilion pemegang akaun dia. Jadi apa pentingnya 2.4 bilion ini dalam Facebook? Seolah-olah dia dah mewujudkan satu dunia maya dalam kalangan dia panggil netizen dia. Dengan kata lain, yalah, kalau ikutkan kajian yang dibuat oleh MCMC, hampir 90% daripada rakyat Malaysia yang ada akses kepada internet mempunyai akaun Facebook dan juga akaun Instagram. Okey. Jadi apa pentingnya maklumat yang besar ni kepada company-company yang besar ni? Kita tahu bahawa kebanyakan daripada keuntungan Facebook, keuntungan giant-giant ini
gergasi-gergasi IT ni banyak bergantung kepada jumlah revenue yang dapat dikutip daripada periklanan. Ya. Bayangkanlah kalau kita nak iklan, nak jual produk kita melalui surat khabar compare dengan iklankan barang kita melalui Facebook. Yang mana lebih efektif dan cepat? Pastinya Facebook yang Tentu lebih Facebook. pantas. Betul. Ya, tentu Facebook. Sebab saya kata tadi 90% rakyat Malaysia ada akses kepada Facebook. Compare dengan cuma berapa persen saja rakyat Malaysia yang baca surat khabar. Betul. Begitu juga berapa persen saja rakyat Malaysia yang dengar radio dan dengar TV. Jadi tidak dapat tidak, kan? Trend hari ni sekarang ni menjadikan data peribadi begitu berharga. Sebab maklumat-maklumat ini akan diguna bagi maksud komersial. Ya. Itu yang saya kata tadi pada Cik Dini. Peri pentingnya data peribadi ini kalau tak dijaga, ya, dia akan pertama sekali dia akan menyusahkan diri kita sendiri. Ya. Kedua, dia akan memberi faedah kepada orang lain. Kita akan elaborate benda tu lah. Sebentar saja lagi. Seperti macam tadi, kepentingan data peribadi tu. Hingga satu peringkat di mana nilai sesuatu syarikat, nilai sesuatu apps itu bergantung kepada berapa besar data peribadi yang dia miliki. Lagi satu, saya tertarik dengan apa yang diperkatakan oleh Tuan tadi dalam konteks komersial. Kalau boleh Tuan terangkan sedikit secara ringkasnya apa yang dimaksudkan dalam konteks komersial itu. Okey, saya terima kasih itu highlightkan benda ni. Sebab saya pun nak kena bagi tahu juga pada pendengar, pada penonton. Sebab kita di JPDP ni pun dapat juga banyak aduan-aduan. Bila kita lihat balik provision akta kita memang tak kenalah dengan aduan itu. Sebab kita ada 3 komponen penting dalam data peribadi ni. Di bawah PDPA, akta peribadi kita sekiranya diguna untuk komersial, itu di bawah PDPA. Kalau akta peribadi kita orang salah guna untuk maksud cyberbully contohnya, itu di bawah akta MCMC. Lagi satu pula kategori, kalau akta peribadi kita, bila saya sebut akta peribadi, data peribadi ini umum jadi ni termasuk gambar kita, termasuk semualah gunakan yang dapat menggambarkan kita. Kalau orang menyalahgunakan data peribadi kita bagi maksud untuk membuat fitnah, membuat ugutan, itu di bawah polis pula. Betul. So ada 3 komponen yang pendengar penonton kena tahu, ya. Yang saya hanya bercakap dari segi PDPA. PDPA ini memang fokus kita lebih menjurus kepada mana-mana pengguna data kalau tuan-tuan hadapi masalah dan tuan-tuan syak yang syarikat-syarikat yang tuan-tuan melanggan ini menyalahgunakan data tuan-tuan untuk maksud selain daripada yang tuan-tuan benarkan, dan bolehlah mengadu pada kita, komplain sebagainya lah. Yang selain daripada itu memang kita kena salurkan maklumat tu dekat tempat-tempat yang lebih sesuai lah, bergantung kepada bidang kuasa masing-masing lah. Betul. Kalau masih lagi menjadi ingatan kepada saya, bahasa mudahnya dalam konteks komersial ni adalah sekiranya data peribadi kita tu digunakan untuk tujuan yang mendatangkan keuntungan kepada pihak yang menggunakan data. Kalau komersial ni dengan lain mudah tu, kalau dia melibatkan duit lah, kewangan, ya. Betul. Bahasa senangnya. Pulus orang kata macam tu lah. Lebih mudah. Bahasa mudahnya. Bahasa mudah. Bahasa mudahnya. Itu sebabnya saya kadang-kadang pun macam Cik Dini pun faham lah. Kita di sini pun memanglah kita pun akta kita pun ada beberapa sedikit batasan dia. Kan macam kita pun takkan menguruskan kes-kes yang mana yang bukan komersial. Dan Cik Dini pun faham yang bukan komersial ni bermaksud kalau orang menggunakan salah data peribadi kita, hal-hal yang melibatkan bukan komersial, ya. Misal kata kalau hal-hal family, hal-hal lain ni memang kita tak berurusan lah dengan isu-isu sebegini. Jadi pesanan Tuan kepada pengguna-pengguna di luar sana, sebenarnya sekiranya anda perlu menjadi pengguna yang berdaya upaya, ini bermaksud anda tahu sebenarnya aduan itu adalah berkaitan dengan bidang kuasa jabatan itu ataupun tidak, agar tidak salah disalurkan. Nanti apabila salah disalurkan, maksudnya akan mengambil masa yang lama untuk aduan yang anda kemukakan itu diuruskan. Jadi sebagaimana yang Tuan Mazmalik mengatakan tadi, sekiranya aduan berkaitan
salah guna data peribadi ini adalah berkaitan dengan isu komersial, disalahgunakan untuk tujuan keuntungan ataupun duit, boleh disalurkan aduan kepada Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia. Betul Tuan? Betul. Jadi contoh yang paling popular tu adalah kita sekarang ni pun, saya pun kebetulan ni saya dapat kesempatan ni. Saya pun boleh juga share lah beberapa isu-isu. Kita kata sekarang ni banyak usahawan-usahawan online ni, ya. Dan sekarang ni usahawan online ni dia salah satu cara nak melariskan jualan mereka suka menggunakan orang-orang popular sebagai testimoni. Alright, betul. Contohlah kalau katakan orang ni jual telekong, suddenly dia menggunakan artis ni pakai telekong dia, kan? Itu salah sebenarnya. Kita dah advise pada all the SMEs tu, kalau boleh, kalau nak guna minta izin lah dulu. Jangan main buat Photoshop, kan? Letakkan dia pegang botol obat sebagainya, mengatakan dia menggunakan produk-produk kita. Ini benda-benda yang dari segi etika perniagaan tak betul lah. Ya. Pertama saya kata tadi, kita menyalahgunakan maklumat peribadi orang. Sebab orang tahu dia ni artis, orang kenal dia. Bila orang dah kenal dia, tengok muka dia, tu data peribadi lah. Tuan, adakah kes-kes begitu sebenarnya Jabatan Perlindungan Data Peribadi ada terima kes-kes yang sedemikian? Memang kita biasanya yang mengadu tu adalah empunya diri. Dia mengadu, misal contohlah macam katakan Dini ni orang popular, kan? Orang menggunakan gambar-gambar Dini ni untuk tujuan komersial tanpa izin Cik Dini lah, kan? Jadi Cik Dini boleh komplain kepada kita lah. Dia pesanan juga. Pesanan juga sebenarnya. Ya, sebab kita tak naklah nanti bila kita nak mempromosikan produk-produk ni, sebab peniaga-peniaga ni pun kena faham, ya, do and don't sajalah dalam konteks ekonomi digital ni. Sebab bila dah menyentuh peribadi orang, data peribadi orang, bukan dalam kata konteks PDPA ni sebagai satu batu penghalang untuk buat bisnes, tidak. Sebab di bawah prinsip-prinsip yang kita gariskan dalam undang-undang ni pun dah, kalau nak gunakan orang punya maklumat peribadi, minta izin. Betul, minta izin dahulu. Minta izin, sebaik-baiknya minta izin cara bertulis lah. Sebab orang ni dia boleh berubah pagi lain, petang lain, kan? Jadi kita minta izin. Jadi dengan cara izin tu pun maknanya kita bolehlah menggunakan wajah dia ke, menggunakan kepopularitian dia untuk mempromosikan produk-produk kita. Jadi Tuan, untuk makluman sebenarnya sekarang KPD NHP sedang rancak untuk mempromosikan kempen beli barangan Malaysia, dan secara tak langsung kalau kita tengokkan rakan-rakan yang menjalankan perniagaan, kira orang kata bahasa mudahnya kaukang, sedang melaksanakan promosi. Jadi pesanan kepada anda di luar sana, jangan silap menggunakan data pribadi orang tanpa kebenaran, ataupun implikasinya anda akan berhadapan dengan kes saman-saman. Nampak mudah, tapi sebenarnya apabila melibatkan implikasi ke perundangan, dia akan memberikan beban semula kepada anda. Jadi ketahui apa yang sepatutnya anda boleh lakukan dan tidak boleh lakukan, sebagaimana yang diperkatakan oleh Tuan Maz Malik sebentar tadi. Dan kita beralih kepada soalan ketiga. Kenapa sebenarnya kita perlu kisah dan kita perlu cakna tentang data pribadi kita ni? Okey, ini satu soalan yang penting lah. Sampai satu peringkat di mana orang kata, yalah data pribadi saya, kenapa kita perlu peduli, kan? Sebab kita kena lihat dalam konteks ekonomi digital sekarang ni. Bila ekonomi digital sekarang ni, mereka banyak menggunakan platform digital bagi membuat apa-apa urusan komersial, ya. Jadi kita tahu bahawa data peribadi ni, tanpa data peribadi, macam mana company syarikat nak buat kerja? Macam mana kita nak mempromosikan produk kita kalau kita nak blast produk kita kat siapa? Kalau tak ada nombor telefon, kalau tak ada alamat rumah, tak ada email dan sebagainya, kan? Sebab dalam konteks sekarang ni, saya kata tadi lah, kita punya business model kita dah berubah. Kita tidak lagi kata orang, dulu kita pergi rumah ke rumah untuk menjual produk, kan? Jadi kita pergi rumah A, rumah B, rumah C, rumah D. Sekarang ni, contohlah, saya ambil jalan contoh yang paling mudah yang banyak rakyat Malaysia hari ni terlepas pandang. Pertama sekali kita tengok, kalau saya tanya Cik Dini lah, berapa Cik Dini ada berapa banyak WhatsApp group? Tak terkira rasanya. Macam-macam WhatsApp ada. Contohnya WhatsApp group, Orang Malaysia ni sekarang kadang-kadang sekarang ni dia seronok banyak WhatsApp group.
Satu WhatsApp group, saya tahu saya dia boleh maksimum 256. Okay? Dengan kata lain, saya boleh ambil orang punya nombor telefon dan saya create satu group. Dan saya boleh blast saya punya produk dalam WhatsApp group tersebut dan kemudian saya exit. Betul? Betul. Sebab dengan kata lain, cara promosi menggunakan apps ini seperti Facebook, seperti Instagram, seperti WhatsApp ni merupakan cara yang paling cepat, murah dan efektif untuk mendapatkan data pribadi. Untuk kita dapatkan data pribadi. Itu sebabnya dalam keadaan sekarang ni, untuk para pendengar dan para penonton sekarang ni, saya dalam keadaan sekarang ni, saya terus terang katakan, data pribadi yang paling berharga sekarang ni adalah nombor telefon. Sebab sekarang ni, even dalam Masejahtera pun, ID yang digunakan adalah nombor telefon. Betul. Kalau kita ubah nombor telefon, app Masejahtera dah tak ada dah. Betul. Kena register semula. Kena register semula. Kan? Sekarang ni orang tak cari dah alamat rumah. Orang even sekarang ni pun, email ni pun orang dah malas nak buka. Betul. Kan? Orang lebih suka pakai Instagram, pakai Telegram. Orang suka pakai WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Sebab dia cepat. Ya? Itu sebabnya saya selalu suka menasihati mana-mana kumpulan ahli WhatsApp group ni, kalau boleh lah, kena ada etika dia lah. Sebab saya pun juga banyak menerima aduan-aduan. Sebab bila kita punya siasat, kita dapati bahawa ada kes-kes di mana yang membocorkan maklumat nombor telefon dia kepada pihak lain adalah ahli dalam WhatsApp group tersebut. Jadi kita tak tahu, sebab WhatsApp group ni you tak perlu minta izin untuk exit. Kan? Sebab dia very open. Jadi kalau saya lah, kalau saya, jadi saya kata tadi, maknanya administrator setiap WhatsApp group ni kalau boleh kena educate sikit lah ahli-ahli dalam WhatsApp group tersebut. Jangan share maklumat-maklumat nombor telefon ni kepada pihak lain lah. Misal katalah kalau dia tahu bahawa Mas Malik ni dalam WhatsApp group ini, kan, dia bisik dekat ahli seorang ni, kau bagi aku nombor telefon Cik Mas. Orang ni yang tak ada integriti ni dia lepaskan maklumat saya. Tanpa kebenaran saya, tanpa pengetahuan saya. End of the day, nanti saya akan dapat macam-macam konten daripada orang ini, orang lain. Walaupun perkongsian itu kebiasaannya bukan dikatakan atas alasan komersial, tapi sebaliknya daripada itu nanti dia akan boleh tersebar. Dia akan berkembang. Betul. Jadi perkongsian tu sebenarnya sekadar kawan-kawan. Tetapi bila kawan-kawan dah gunakan maklumat peribadi saya untuk mempromosikan produk dia, itu dah jadi komersial. Okey, kita ada komen daripada rakan-rakan kita ini, daripada Siti Fairuz Abbas, katanya ketika menerima parcel dari perkhidmatan kurier, mereka akan minta 4 digit terakhir nombor kad pengenalan penerima. Adakah syarikat kurier ini sebenarnya dibenarkan untuk berbuat demikian? Okey, terima kasih Cik Siti Fairuz. Memang benda ni dibenarkan, ya. Sebab kita pun dah berbincang dengan pihak kurier services, pihak pos. Sebab kalau tanya saya lah, apa bukti yang saya dah serahkan parcel ini kepada empunya barang tadi? Apa bukti ada? Itu pun kita dah minta courier service jangan buat IC penuh. Ambil yang last 4 digit. Supaya benda tu tidak akan menimbulkan isu nantilah. Ambil yang 4 saja. Jadi bila 4 ni, dari segi nilai dia dah tak ada lah. Yang 8 tu dah tak ada. Jadi 4 saja. Jadi orang kalau orang tahu 4 ni pun tak memberi apa-apa kesan. Cuma kalau tahu, memang saya kata tadi pada Cik Fairuz, memang apa yang diamalkan oleh pihak courier service ataupun pos dengan hanya minta kita declare, kan, cuma untuk ni lebih kepada mengesahkan bahawa barang itu kita punya ataupun dia telah sampaikan barang itu. Sebab courier service pun ada tanggungjawab memastikan bahawa barang yang disampaikan itu sampai ke tangan orang yang sebenarnya lah. Okey, kita ada satu lagi soalan, Tuan. Soalan daripada Mr. Morgan. Okey, hello Mr. Morgan. Adakah anda sihat hari ini? Beliau berkata banyak informasi sebenarnya yang bocor dari telco. Adakah benar dakwaan sebegini, Tuan? Ini Mr. Morgan ni kalau satu tuduhan ni berat ni. Nanti takut orang telco saman you ni.
Okey, ini biasalah saya kata tadi lah ya. Ini saya tanya tadi, ini merupakan satu perception lah, satu persepsi yang mana kebetulan antara data telco, antara pengguna data yang paling besar di Malaysia adalah telco. Telco ni mengutip lebih kurang 42 ke 44 juta data. Ya. Jadi saya kata tadilah, kalau nak mengatakan bahawa telco antara pihak yang membocorkan data, itu satu yang tidak benar lah. Pertama, telco perlu patuh kepada PDPA. Telco kena dapat license daripada saya sebagai komisioner. Ada satu CJ perakuan tu, Maxis ke DG Celcom, kan? Dan ketiga, telco juga kena patuh kepada code of practice yang mereka dah bangunkan. Cuma saya isu sekarang, kebetulan Cik Morgan dah tanya pasal telco ni. Saya juga kena maklumkan juga pada pendengar penonton ni. Kita kena muhasabah diri kita balik. Berapa banyak pihak yang kita dah kongsi maklumat nombor telefon kita. Kita kena muhasabah. Kadang-kadang kita salahkan telco, salahkan pihak lain dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama, kita ni lah orang yang paling pemurah suka berkongsi maklumat peribadi kita pada pihak lain. Orang pantang minta nombor telefonnya bagi. Nombor telefonnya bagi. Jadi bayangkan kalau 10 tahun dia pemurah bagi semua data, tak silap beribu-ribu orang yang ada akses nombor telefon you. Lepas tu kita tanya daripada mana mereka dapat data kita. Jadi pada masa sama you tanya, daripada mana data ni dapat. Tapi kita ni pemurah, suka berkongsi maklumat telefon. Jadi bila kita ni, bukanlah saya kata kita ni perlu kedekut untuk berkongsi. Tetapi kita kena berhati-hatilah. Ya, pertama kita kena pastikan yang kita kongsi tu orang yang kita kenal. Kan? Janganlah baru jumpa satu hari persidangan kan. Dia pas kad kita, pun kita pas kad kita. Kalau saya pas kad saya lebih suka pakai nombor telefon fixed line. Saya tak berapa gemar nak pakai mobile line. Mobile ni, sebab mobile line ni susah. Pukul 3 pagi pun telefon. Tuan, kalau kita kata kad nama tu pun sekarang ini jarang sangat digunakan. Semuanya share je. Share number. Kad nama tu masih lagi banyak kiranya. Dah tak relevan. Yalah, unless you ni kalau selebriti ke, you memang perlukan ramai orang untuk tujuan-tujuan perniagaan tu, okey. Tapi itulah saya kata tadi, kita rakyat Malaysia ni kena hati-hati lah. Sebab saya kata tadi, sekarang ni saya kata tadi, nombor telefon merupakan antara data peribadi yang sangat dikendaki dan berharga. Okey, orang tak perlu tahu nama you, orang tak perlu tahu nombor email you, orang tak perlu tahu nombor alamat rumah you. Dengan nombor telefon tu sajalah apa yang saya nak sampaikan akan sampai dalam nombor telefon you. Dengan kata lain, itulah kata orang mekanisme komunikasi yang paling efektif, cepat dan berkesan. Maksudnya kalau ditawarkan hadiah-hadiah tertentu untuk dapatkan data pribadi kita, mungkin kita rasakan hadiah itu wow, menarik kan. Tapi sebenarnya kita tidak sedar mereka sedang mengumpul data pribadi kita untuk satu tujuan lain yang mungkin kita tak tahu. Jadi pengguna yang berdaya upaya perlu sentiasa peka dan cakna dan perlu sentiasa bertanya, untuk apa data saya ini nak diambil? Untuk tujuan apa? Lagi satu pun, kita pun kena, rakyat Malaysia pun kena ada satu ambil peduli punya mentaliti lah. Kadang-kadang kita ni suka share, suka bagi maklumat. Macam Cik Dini katalah, dengan mengisi borang untuk kita bagi maklumat peribadi asas kita, dengan sekadar kita dapat sebotol sabun, hand washer, sebagainya kan, yang RM3-4 tu kita boleh kongsi maklumat kita tanpa kita tanya dia maklumat ni untuk apa tujuan dia kan, siapa nama company ni. Jadi kita sekadar kita tak kisah. Seolah-olah data peribadi kita ni macam kita tak ada harga. Walau data peribadi kita ni akan melambangkan maruah kita. Kalau jadi orang lain, kita tengok komen sebab nampaknya live kita pada hari ini mendapat high jugalah rating daripada rakan-rakan. Kalau kita boleh tengok komen. Ada lagi komen? Okey, kata Mr. Alwi, Mr. Razali Muhammad Yasin. Hello Cik Razali, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Saya kerap kena scam dari pihak bank yang menyatakan saya masih ada hutang kenderaan sedangkan saya beli kenderaan itu secara tunai. Bukan sekali tapi acap kali dari bank yang sama.
apakah ada orang dalam yang bersekongkol dengan skamer untuk tujuan ini? Mohon komen Tuan. Okey, ni bila sebut pasal scammer ni, tuan-tuan kena ingat, scammer ni kalau siapa daripada kita punya penyiasatan, scammer ni dia tak ada mengkhususkan mangsa dia. Dengan kata lain, itu sebabnya saya kata tadi, bila dia dah ada nombor telefon dia, katakanlah dia dah ada nombor telefon 100, dia akan buat blast. Kemudian Cik Razali ni mungkin seorang yang peramah, jawab panggilan dia. Dan panggilan dia, sebab kita daripada kita punya observation, kita dapati bahawa scammer ni dia tak ada target khusus. Sebabnya saya kata tadi, bahayanya kalau kita berkongsi nombor telefon ini, kerana nombor telefon ini nanti akan dikutip, akan dibeli, dan mereka ni biasanya akan buat blasting, SMS blasting, akan buat call secara rambang dan sebagainya. Jadi kebanyakan kes-kes scammer yang kita terima hari ini adalah kes-kes yang mana mereka ini melayan panggilan-panggilan ini. Kita tahu bahawa apa yang dia punya tuduhan, apa yang dia punya aduan itu tidak benar. Contohlah macam Cik Razali tadi. Kalau kita tahu bahawa ada pihak yang mengatakan Cik Razali pinjam duit bank sebagainya, dan kita tahu benda ni tak pernah dibuat oleh Cik Razali. Pada saya paling mudah letak nombor telefon. Tak payah teruskan perbualan. Letak saja telefon. Letak saja. Sebab kita tak pernah melakukan transaksi. Saya selalu menasihati mana-mana orang yang menerima panggilan-panggilan yang seolah-olah ada simptom-simptom scammer. Misal dia kata dia daripada polis, dia kata dia daripada bank, daripada immigration. Sebab dalam SOP kerajaan, kita tak akan minta data peribadi melalui phone. Betul. SOP kerajaan very clear. Kita tak akan minta mana-mana maklumat peribadi, apa nombor bank, semua kita tak akan gunakan nombor telefon. Kita hanya buat temu janji saja melalui telefon. Jadi rakyat kena faham. Ya, sikit sebanyak rakyat kena faham SOP kerajaan dalam hal-hal pengurusan data peribadi rakyat. Jadi Tuan, sebentar Tuan, kita ada juga komen daripada rakan kita kat sini yang mengatakan kenapa tidak pakai mask kita ini Tuan. Sebenarnya ingin saya maklumkan kepada rakan saya, kita sekarang sebenarnya sangat mematuhi SOP. Saya bersendirian di sini dengan tim teknikal saya yang berada lebih daripada 2 meter daripada saya di sini. Jadi sebenarnya untuk memberi lebih jelas. Saya pun bersendirian dalam bilik mesyuarat yang besar. Jadi suka kita nak jelaskan supaya tidak berlakunya misperception ya Tuan. Kata kita tak patuh SOP, sebenarnya kita berada berjauhan daripada tim teknikal saya. Okey, kita teruskan lagi Tuan kalau boleh dengan soalan begini. Tadi banyak juga yang telah Tuan kongsikan dengan kita bagaimana apa data peribadi ini disalahgunakan. Apakah sebenarnya akta-akta yang terbabit dengan data peribadi ini? Dan adakah sebenarnya jabatan ini telah menerbitkan ataupun mengeluarkan tindakan compound yang dikenakan kepada mereka yang menyalahgunakan data peribadi ini? Okey, kalau kita tengok data peribadi ini memanglah kalau khusus yang menguruskan tentang isu-isu data peribadi ini memang akta di bawah JPDP lah ya. Tetapi kita kena faham ya, sebelum akta ni wujud tahun 2010, ada juga akta-akta yang lain yang menyentuh tentang data peribadi. Isu-isu akta-akta yang berkaitan dengan insurans, akta-akta yang berkaitan dengan bank, menyentuh tapi tak mendalam, tak detail. Cuma bila akta ni ada, dia kata orang dia mengatasilah semua provision di bawah akta-akta lain dalam undang-undang yang berkaitan lah. Ya. Jadi saya kata tadi memang kalau kita nak tahu pasal akta peribadi, rakyat kena sebanyak kena faham lah. Maknanya akta perlindungan data peribadi 2010 ni. Ya. Kena ambil peduli juga. Kena ambil peduli lah. Sebab kita ni banyak sebenarnya dalam website kita. Dan kita pun sekarang ni pun macam saya sekarang ni. Saya baru habis bagi taklimat pada semua pusat komuniti desa di luar bandar ni. Sebab saya ni macam saya kata dekat Cik Lini lah. Saya ni agensi yang kecil. Bila agensi yang kecil ni, kita tak boleh nak pergi sepelosok dunia. Sepelosok tanah air kita ni. Sebab isu-isu scammer ni yang dibangkitkan oleh Cik Razali menarik.
Sebab kebanyakan juga orang luar bandar pun kena, makcik-makcik kat luar bandar pun kena. Pakcik-pakcik kat luar bandar pun kena. Profesional yang kena tu lagilah. Jadi kita sebanyak saya terpaksa menggunakan pendekatan tali center yang dibangunkan oleh pihak kerja luar bandar, dibangunkan oleh MCMC, ya, dan dibangunkan oleh KKMM. Jadi kita train mereka ni supaya bila nak mengajar, bila nak buat memasak, tolonglah tunjukkan 2-3 skrin slide bagaimana nak mengatasi isu-isu scamming, online dan sebagainya. Kita haraplah kita punya inisiatif yang kecil ni, bila kita dah dedahkan dia hari-hari, nak tak nak pun masuk di dalam otak dia. Betul. Ini benda-benda yang kenapa orang-orang tua ni bila dia dengar daripada immigration, daripada polis, daripada mahkamah, daripada SPRM, dia memang menggigil juga. Gelabah. Jadi walhal benda ni semua scammer. Istilah scammer ni saya kata tadi lah, kita tak ada banyak agensi yang dealing dengan isu-isu digital ni. MCMC, jabatan saya, CSM kan. Itu sebabnya kita terpaksa menggunakan premis-premis dan juga jentera-jentera kerajaan yang lain lah bagi membantu kesedaran ini. Kalau kita tengok Privacy Act kalau di luar negara memang secara meluas kalau kita tengok orang-orang di luar negara mereka sangat peduli tentang apa yang dibuat dengan data pribadi mereka. Mungkin kita di negara tercinta ini masih lagi kurang peduli. Jadi dengan kesempatan yang kita ada untuk memberi sebanyak mungkin maklumat kepada rakan-rakan pengguna di luar sana, anda boleh bertitik tolak daripada hari ini untuk cakna apa tujuan data pribadi anda itu diambil dan dikongsi ke mana. Jadi tuan, kita berehat seketika, kita nak mainkan video sebelum kita ke soalan yang seterusnya. Boleh ya? Boleh. China Hypermarket nak bagi hadiah? Wow. Tapi kena download apps dululah. Okey. Kejap. Kenapa dia minta maklumat ni lebih-lebih? Kelemahan syarat pun meragukan. Tak payahlah. Permintaan maklumat yang berlebihan, syarat dan terma yang meragukan, elak memberi data peribadi adalah jalan terbaik. Okey, pesanan daripada penaja Jawatan Perlindungan Data Pribadi, elak memberi data pribadi. Dan soalan seterusnya, kalau kita tengok tercetusnya pandemik COVID-19 ini dengan pelbagai sekatan, jadi kita lihat pengguna-pengguna di luar sana tuan beralih kepada platform digital untuk membuat pembelian barang. Dan semalam 2 hari lepas ke 9 hari bulan 9 lah akhirnya, kita telah menyaksikan bahawa jualan, kalau kita istilahkan sebagai jualan pecah panggung lah ni atas talian, 12 juta barangan dalam tempoh 1 jam dijual menggunakan platform Shopee, dimaklumkan kepada kita. Jadi kita tengok kat sini berlakunya pertukaran data pribadi di antara pengguna atau pembeli dengan peniaga yang menjual di atas talian tersebut. Walaupun sebenarnya kita dimaklumkan bahawa pembelian di atas talian ini selamat untuk dilaksanakan, tapi kita dengar juga sebenarnya isu-isu penipuan yang berlaku terutamanya menggunakan medium-medium sosial seperti di Facebook, di Instagram ataupun platform-platform lain selain daripada platform yang memang disahkan orang kata visibility-nya di atas talian tersebut. Apa komen tuan tentang perkara ini? Okey, ini merupakan satu fenomena lah. Saya anggap bukan saja fenomena lah, jadi satu norms baru lah. Rakyat Malaysia maknanya sejak pandemik ini, trend, sentimen dan juga minat rakyat Malaysia untuk membeli barang dah beralih daripada manual kepada digital lah. So, bila digital ni, kita tak nampak dengan siapa kita beli. Kita tak nampak. Ya. Dan kita pun nak kongsi maklumat data peribadi kita dengan siapa pun kita tak tahu. Jadi pertama sekali saya ingin nasihatkan kepada rakyat Malaysia lah. Kalau rakyat Malaysia ni dah mula berminat untuk beli barang-barang through online,
pertama sekali kita kena kenal pasti company yang kita nak berusniaga tersebut. Tolong buat sedikit kajian. Kalau company itu bukanlah company yang dah well established lah. Saya kata Lazada, Shopee ni dah well established. Kita tak ada isu. Tapi kalau company-company yang kita ni sekadar tahu dalam Facebook, okey, kemudian okey, kalau tuan-tuan nak dapatkan detail ni, hubungilah website ini, portal ini, apps ini. Sebab dengan membuat sedikit homework, kita tahu pertama, ini merupakan company yang sah. Sebab nanti kita khawatir, apps ini bertindak sebagai apps yang tidak menjual apa-apa produk, tetapi sekadar apps untuk kita menyalurkan maklumat peribadi kita dan selesai. Maksud saya di sini adalah sebelum kita nak beli barang, dia minta kita isi maklumat asas kita. Nombor kita, nombor telefon kita, nombor akaun kita dan sebagainya. Jadi lepas kita dah send, habis transaksi kita. Seolah-olah kita dah bagi maklumat peribadi kita kepada dia. Sebab kita tak tahu. Orang ni betul-betul ke penjual online ataupun sekadar menggunakan platform online untuk mengumpul data peribadi. Betul. Data peribadi kita. Kita tak tahu. Sebab kita pertama kali kita nak kenal company ni. Itu sebab kita kena buat homework sikit. Tengok dia punya, masuk dalam internet, check kat Google. Nama company ni wujud ke? Kalau company ni tak wujud, tak payahlah kita nak berurusan. Ini dia panggil bogus punya company. Company yang kata orang dicipta semata-mata untuk sedut data peribadi rakyat. Kemudian dia akan ambil data peribadi ni, dia jual dekat broker data. Kan? Kalau dia boleh buat beratus-ratus ribu data, berapa banyak dia dapat duit. Okey, kemudian kita kena tengok juga, kedua, kita kena bacalah terma-terma dan syarat-syarat dia lah. Ini satu benda yang rakyat Malaysia ni malas membaca. Saya kena cakap lah terang. Kan? Kadang-kadang kita ni tak membaca sebenarnya bila terma-terma syarat tu. Terma-terma syarat tu kadang-kadang kita rasa benda tu tak munasabah untuk kita menerima syarat tersebut. Kan? Sebab kebanyakan company yang besar-besar ni, antara syarat-syarat dia adalah dia boleh berkongsi maklumat peribadi kita dengan pihak lain. Dan kita kena faham ya, kebanyakan company yang besar-besar ni, Shopee, Lazada dan juga company-company lain, Amazon. Ini semua company yang berada di luar negara. Dengan kata lain, sekali kita hantar maklumat peribadi kita secara tak langsung juga telah mengizinkan maklumat peribadi kita keluar daripada Malaysia. Malaysia. Macam Shopee, Lazada semua dia base dekat Singapura. Kan? Amazon saya tak pasti, mungkin di Hong Kong ataupun di negara lain. Jadi akta kita ni ada batasan dia lah. Kalau berlaku apa-apa isu berkaitan dengan data peribadi ini, sebab data-data ni telah dihantar ke luar negara dan mereka ni tak tertakluk kepada PDPA sebab PDPA hanya terpakai kepada dalam teritori Malaysia. Dia bukan cross border. Dia bukan cross border. Cross border. Jadi benda-benda macam ni yang saya kata tadi. Tapi cuma saya tak adalah katanya company besar-besar, sebab company besar-besar ni lazimnya dia mempunyai standard perlindungan data peribadi yang tinggi. Benar. Sebab mereka ni dah go international. Bila you dah go international, dia kena aku dengan negara-negara lain yang mempunyai akta-akta yang lagi tinggi daripada kita. Jadi cuma yang saya khawatirnya adalah mereka yang menjual ataupun membuat urus niaga melalui Facebook. Sebab Facebook ni boleh dicipta dalam masa 5 minit. Kan? Jadi kita kena tengok juga. Sebab Facebook ni pun satu hal juga. Data ni pun akan berada di luar negara sebab Facebook ni adalah company di luar negara. Betul. Jadi dia balik kepada konsep etika dalam perniagaan lah. Ya. Jadi saya selalu ya macam kami di JPDP ni, target kami adalah peniaga-peniaga. Konsepnya mudah je. Kalau peniaga faham akta,
peniaga berintegriti dalam menguruskan data peribadi pelanggan, secara tak langsung dia telah memberi perlindungan kepada pelanggan. Apa yang kita khuatir adalah peniaga-peniaga yang kurang berintegriti, yang mengambil kesempatan dengan kejahilan ataupun benda yang tak disengajakan oleh pelanggan mereka, mereka gunakan kesempatan ni. Ini yang kita khuatir. Maksudnya dengan orang kata yang Tuan katakan tadi bahawa sikap pengguna di Malaysia itu sendiri tidak rajin untuk membaca, sedangkan diletakkan klausa Akta Perlindungan Data Pribadi itu, jadi kita tak berapa peduli pun untuk membaca. Jadi kita sign aja. Jadi bila maksud sign itu memberi kebenaran sebenarnya. Betul Tuan? Dan lagi satu pun, kita nak kalau boleh konsep pengguna ni, pengguna ni sendiri yang kontrol syarikat ni. Kalau saya faham hak-hak saya sebagai pelanggan, saya percaya syarikat-syarikat ini yang mengambil data saya tak berani nak salah guna data. Betul. Kita nak kalau boleh satu peringkat di mana kita nak macam negara maju, di mana pergerakan kepenggunaan dan pengguna-penggunanya begitu kuat sampai mereka tahu hak-hak mereka. Jadi kalau berlaku apa-apa isu, company tu memang tak berani nak buat apa-apa. Tuan, sebelum kita sambung. Yes. Sebelum kita sambung, kita ada soalan sebenarnya dari Puan Marha Muhammad. Kalau boleh dipaparkan, beliau bertanya, ada paparan accept cookie atau saya setuju untuk terus baca artikel ataupun akses selanjutnya. Apa sebenarnya maksud persetujuan itu? Apakah risiko apabila kita klik bersetuju? Adakah perkara ini sebenarnya berkaitan dengan perlindungan data pribadi, Tuan? Okey, cookie ni adalah merupakan satu, dia macam apps juga. Ya. Apps tu di mana kalau you bersetuju cookie ni akan ambil data kita lah. Itu saja sebenarnya. Kan? Dia akan ambil data kita, dan data kita pun sebab kita tak tahu. Cookie ni merupakan dia menempel lah dalam setiap gambar, setiap web page kita, dia ada keluar cookie. Cookies kan. Cookies ni dia akan ambil data kita dan biasanya dia akan minta permission lah. Ada yang jenis lagi ganas, dia tak payah minta permission je. Dia terus ambil data kita. Tapi kalau ikutkan international standard, dia kena minta permission kita. Sama ada kita benarkan atau tidak maklumat peribadi kita diambil oleh cookie ni. Cookie ni bukan apa, dia akan provide maklumat-maklumat ni kepada orang lain lah yang dalam persekitaran kita tu. Jadi saya biasanya memang saya pangkar je lah cookie ni. Tapi kadang-kadang orang berniaga ni dia pandai. Maknanya setiap kali page tu keluar, cookie pun keluar. Kan? Dia cara dia buat tu seolah-olah kita buat kita fed up. Terpaksa rela. Terpaksa rela bersetuju. Jadi benda-benda macam ni yang saya kata tadi, saya nak siapkan. Saya memang saya tak layan lah. Sebab saya macam kata tadi lah, kebanyakan data-data peribadi kita ni bila kita pergi pada apps ni, kita secara tak langsung kita dah membenarkan data kita keluar daripada Malaysia. Di keluar negara tu kita tak tahu lah data kita dia buat untuk apa. Kan? Jadi itu sebabnya saya selalu menasihati kalau benda-benda yang you tak jelas, you rasa khawatir, dan kita rasa jangan bagi persetujuan lah. Saya Tuan masih ingat dengan apa yang Tuan perkatakan satu ketika dulu, berbunyi begini. Dini, sekiranya awak up apa-apa tentang data peribadi awak di internet, maklumat yang awak up tu Dini akan kekal selama-lamanya di situ. Betul. Ini satu statement yang betul lah. Misal kata kalau kita dah, maklumat kita dah ada dekat Google, even dalam Facebook sendiri pun, kalau kita post something yang kita share lah, contohnya maklumat kelulusan SPM anak kita, nama anak kita, IC dia semua ada, kan? Kita dah share, orang lain dah forward dah ke tempat lain. Macam mana kita nak bagi tahu pada Facebook, tolong padam, dia takkan layan. Apa sebab dia nak padam? Dia tak layan. Jadi kita pun tak tahu berapa ramai orang dah forward sampai impossible untuk kita delete benda ni. Kita delete. Untuk kita boleh lah. Tapi untuk orang lain dia dah kongsi dah. Dah tersebar merata-rata.
Itu sebabnya saya kata tadi, kalau kita nak share konten kita, kita kena hati-hati. Sebab sekali kita share konten kita di alam maya, dia akan berada di sana ni selama-lamanya. Jadi kalau kita tak nak konten-konten yang agak sensitif untuk di-share, jangan share. Itu saja. Kalau you nak share masakan, resepi apa semua tu, tak ada isu. Tapi kalau you share yang melibatkan isu information tentang data peribadi anak, pergerakan anak, location anak, then susahlah benda ni. Sebab Benda kita boleh mengundang perkara lain pula tuan. Mungkin jenayah, mungkin pedofilia dan alang-alang tuan menyentuh tentang data pribadi. Kalau boleh kita kongsi dengan pengguna-pengguna di luar sana tentang data pribadi ni, sebenarnya ada yang dikategorikan sebagai data pribadi sensitif. Apakah bentuknya tu tuan? Okey, kita dalam akta kita PDPA ni kita ada dua jenis data. Satu data biasa, satu data dipanggil data sensitif. Data sensitif ni saya lebih fokus kepada data yang melibatkan data-data perubatan lah, ya. Itu sebabnya kadang-kadang kita ni jangan share maklumat-maklumat pil apa kita makan, sama ada kita ni alergi apa, kan, kita sakit apa, sebab ini sensitif. Ya. Satu lagi maklumat biasalah, yang maklumat yang nombor telefon ni semua biasa. Tetapi itu sebabnya saya tak berapa suka ataupun galakkan kita ni share maklumat-maklumat tentang dalam Facebook. Saya ni alahan kepada Panadol. Contohlah. Betul. Itu maklumat sensitif. Tapi orang tak sedar tu sebenarnya. Maklumat sensitif maknanya orang tahu kita ni alahan kepada Panadol ataupun alahan kepada vaksin. Contohlah. Kan? Jadi pada saya lebih baik benda itu jangan di-share lah. Kan? So benda tu antara kita dengan doktor kita cukup lah tahu dua tu. Tak payahlah satu dunia nak tahu kita ni alahan vaksin. Jadi benda-benda macam ni yang saya kata tadi, rakyat kita ni pun sikit sebanyak perlu tahulah apa data peribadi yang boleh di-share, apa yang tidak. Sebab kalau semua benda you nak share, wara nanti. Jadi kalau kita nak nyatakan soalan, tuan telah pun sentuh tadi apa yang Puan Siti Fairuz telah tanyakan kepada kita. Maksudnya sekiranya pihak kurier memohon maklumat kita, biasanya nombor IC, kita berikan nombor IC yang belakang itu maksudnya tidak mencerminkan nombor IC secara keseluruhan. Maksudnya mereka ada teman-teman yang telah dipersetujui untuk melindungi data peribadi pengguna. Betul tuan? Okey, jadi satu soalan yang saya kira amat menarik untuk kita sama perkatakan pada hari ini adalah tentang MySejahtera. Saya rasa mungkin ramai orang tak kisah, tapi sebenarnya kita perlu maklumkan kepada pengguna-pengguna di luar sana bahawa mereka perlu kisah. Kalau ada isu-isu, kalau kita tengok parody di TikTok yang kawannya hendak meminjam data pribadi yang ada di MySejahtera tu untuk dine in dalam restoran-restoran, ataupun aku dah lama tak lepak mamak katanya, boleh tak pinjam MySejahtera engkau sekejap, sebabnya MySejahtera itu tidak dipaparkan wajah kita yang cantik, yang handsome ni. Hanya ada data pribadi saja. Jadi boleh tuan sebenarnya kongsikan dengan kita apakah langkah sebenarnya yang kita boleh ambil untuk melindungi sijil vaksinasi digital dan data pribadi dalam MySejahtera? Okey, satu perkara yang tuan-tuan kena ingat, para pendengar, para penonton kena ingat, yang MySejahtera ni dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan dengan kerjasama MKN dan juga Mampu. Masa mereka nak bangunkan MySejahtera dulu, kami dah duduk bincang dengan saya, dengan all the team lah. Sebab MySejahtera ni dia punya salah satu daripada dia nak mengambil amalan-amalan terbaik di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi. Kalau tuan-tuan ada masa baca dalam privacy notice dia tu, dalam tu memang jelas perkara-perkara yang dia boleh buat, perkara-perkara yang dia tak boleh buat. Dia ambil spirit PDPA tu. Sebab dia berurusan dengan benda-benda yang penting. Isu-isu perubatan, sensitif dan sebagainya. Jadi saya punya nasihat mudah je. Bagi mereka yang dah ada vaksin, dah ada sertifikat vaksin ni, digital certificate ni, pertama, kalau boleh janganlah snap dan kongsi dekat social media. Ya. Sebab pertama dia ada maklumat dua kat situ, maklumat IC kita, nama kita. Itu maklumat peribadi dah tu. Dan juga orang tahu vaksin jenis apa yang you dapat, you dicocok ni. Pfizer ke, AZ ke, Sinovac. Jadi saya kedua, kalau boleh
macam tadi tu, isu kes yang mana orang yang belum ada lagi 2 dos vaksin dah cukup 14 hari, dah gian sangat nak pergi makan dekat kedai mamak, tak boleh buat sebab kedai mamak perlukan tunjukkan sertifikat ni. Jadi kita walau baik sekalipun janganlah kita bagi handphone kita ni. Sebab kita tahu praktis sekarang kita tak tunjukkan handphone kita dengan IC. Premis kedai dia tak boleh nak ambil tunjuk IC orang. Sebab dia bukan enforcement agency. Jadi dia ambil langkah percaya je lah. Percaya tak percaya lah. Maknanya kalau saya belum ada vaksin, cukup 2 dos, tetapi saya giat sangat nak makan roti canai, jadi saya pinjam kawan saya punya dan saya tunjuk. So kedai mamak ni dah lepas tanggungjawab dia, dia katakan 2. Cuma saya khawatir nanti kalau berlakunya pemeriksaan oleh pihak polis dan sebagainya, dan lazimnya mereka ni akan minta IC. Sebab enforcement agency ni boleh minta IC. Kan? Jadi bila dia minta IC tak sama dengan maklumat dalam handphone dengan IC, jadi tak tentu pasal kena compound. Betul, kena compound. Tuan, masa agak mencemurui kita dan kita nak kemukakan satu persoalan terakhir dari Tuan Alwi Sabudin kita. Hello Tuan Alwi, katanya adakah boleh pihak Telco menggunakan digital signature semasa menukar sesuatu SIM card di telefon? Adakah dibenarkan? Digital signature ni dia bukan merupakan satu benda yang wajib. Benda yang wajib sebab kita memang ada. Untuk makluman para pendengar, para penonton, kita ada Digital Signature Act, di mana kita menggunakan public key indicator ni lah. Jadi saya kata tadi, kalau kita nak tukar phone to phone, so far kita masih lagi, setahu saya lah, MCMC masih lagi menggunakan sistem manual lah, isi borang dan sebagainya. Sebab kita kena faham pengguna telefon ni dalam konteks Malaysia ni tak semuanya IT savvy. Tak semuanya faham pasal IT kan. Sebab digital signature ni dia kena ada pihak yang menguruskan digital signature ni. Pihak yang dilantik oleh MCMC, tak silap saya ada 4. Ada 4 pihak yang menguruskan digital signature ni. Yang dalam benda ni pun saya dipahamkan belum lagi diwajibkan oleh pihak MCMC lah. Tapi dia in future yes. Maybe in future yes. Dan sekarang ni pun kerajaan dah come out dengan inisiatif My Digital ID. My Digital ID ni selain daripada kita punya IC, kerajaan juga akan memperkenalkan ID lain. Misal kata cap jari 10, mata, kan, iris kita untuk tujuan pengenalan diri kita lah. Bukan saja setakat 12 digit IC. Jadi My Digital ID ni merupakan saya dipahamkan ongoing, Jabatan Pendaftaran pun tengah buat supaya nanti kita ada banyak kata orang indikator yang boleh memperkenalkan seseorang tu. Tidak semata-mata kepada IC saja. Jadi Tuan, sebenarnya kalau dapat kita rangkumkan sebenarnya, apakah sebenarnya nilai sesuatu data peribadi itu? Ada kalau boleh diukur dengan nilai wang ringgit lah, kalau kita secara senangnya nak memaklumkan kepada pengguna-pengguna kita ni. Nilai data peribadi ni bergantung kepada data siapa yang kita dapat. Kalau data tu merupakan data selebriti, data orang penting, data VVIP, nilai dia besar. Kalau data dia setakat kita kutip aja dekat tong sampah, mungkin murah. Dan kita kena lihat data peribadi ni, saya kata tadi lah, dia very subjektif. Kalau saya tahu, boleh tak you dapatkan data peribadi penyanyi A? Nombor telefon ni pun cukup lah saya bagi RM10. Kan? Siapa tak nak RM10? Nombor telefon? Sebenarnya ada nilai yang mereka di luar sana tidak tahu. Bergantung kepada siapa empunya data tu. Kalau macam saya, macam Cik Dini lagi mahal daripada saya, contohlah. Jadi kalau orang yang tidak, bukan public figure, ataupun dengan kata lain, orang-orang awam macam biasa ni, mungkin dia common aja lah. Dia sebab macam contohnya lah, kalau kita tengok balik macam data-data peribadi student-student ni, saya dipahamkan oleh IPTS ni, kalau student baru yang baru keluar SPM, nilai dia lain. Data yang dia dapat untuk orang yang reject lain.
nilai dia. Data yang tahun dulu punya orang tak masuk IPTS tapi dia ada lagi lain. Lain pula harganya. Jadi dia bergantung pada senario. Okey, baiklah. Baiklah Tuan, pesanan terakhir sebelum kita menamatkan live kita pada hari ini. Pesanan terakhir saya ialah pertama sekali sebagai pemilik data peribadi. Pertama sekali saya kata tadilah, kita kena pastikan bahawa data peribadi kita ini kita jaga baik-baik, ya. Kita hanya kongsikan sekiranya betul-betul perlu. Ya, bila saya kata betul-betul perlu ni, pertama kalau mengikut perundangan atas kehendak kerajaan atau melaksanakan sesuatu urus niaga, perjanjian dan sebagainya lah. Dan cuma saya minta kalau boleh jangan mudah sangat berkongsi data peribadi anda ini. Data peribadi kita ni kepada pihak-pihak yang kita rasa tak ada apa-apa kepentingan dengan kita lah. Kan? Itu saya rasa itu mudah benda yang sebab maklumat peribadi ni dia akan disebar. Kan? Jadi bila disebar dan juga yang kedua saya minta juga dah trend sekarang ni orang menggunakan WhatsApp group sebagai berkomunikasi. Pastikan kalau tuan-tuan sebagai administrator, tuan-tuan sebagai ahli kumpulan kena ada etika. Supaya tuan-tuan tak boleh berkongsikan maklumat peribadi rakan-rakan tuan-tuan dalam grup itu kepada pihak lain tanpa kebenaran dia. Jadi benda-benda yang dibuat di luar pengetahuan ahli-ahli grup inilah yang menyebabkan data peribadi ini tersebar luas. Jadi kita perlu cakna sebenarnya ke mana data peribadi kita digunakan dan kita perlu amanah sebenarnya dengan data peribadi. Jadi Tuan, dengan pesanan itu tadi, maka live kita pada hari ini perlu dihentikan seketika. Mungkin kita dapat berkolaborasi lagi pada masa akan datang dan kami di KPDN HP mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Maz Malik Muhammad, KP Jabatan Perlindungan Data Peribadi Melangkap Suruhanjaya Perlindungan Data Peribadi Malaysia, juga rakan-rakan kami di Unit Komunikasi Korporat JPDP. Semoga kita dapat berkolaborasi lagi dalam segmen-segmen yang akan datang. Dan sebelum saya tinggalkan anda semua pada hari ini, kita ingin berkongsi maklumat terakhir. Sudilah kiranya rakan-rakan di sana membantu Jabatan Perlindungan Data Peribadi untuk menjawab kajian persepsi rakyat berkaitan keselamatan data peribadi dalam penggunaan aplikasi membeli belah secara dalam talian iaitu online. Mungkin dapatan ini nanti juga boleh dikongsi bersama kami di KPDN HEP sebab kita lihat macam ada kaitan Tuan. Baiklah, dengan kata itu mohon maaf dari saya andai ada salah silap tutur bicara. Semoga kita berjumpa lagi dalam segmen anda WhatsApp kami jawab akan datang. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.